A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini hari yang keempat kita berada di dalam bulan Ramadan, dan alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita. Allah Ta'ala masih lagi letakkan iman, Allah Ta'ala masih letakkan lagi Islam. Mudah-mudahan iman dan juga Islam terus berkekalan sampailah kita mati bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya. Baik, hari pertama kita dah sentuh berkenaan dengan ayat Quran yang memfardukan amalan puasa. Hari yang kedua kita sentuh berkenaan rukun puasa yang pertama, iaitu niat. Hari yang ketiga kita sentuh berkenaan dengan rukun puasa yang kedua, iaitu memelihara diri daripada perkara-perkara yang batalkan puasa. Dan hari ini saya nak sentuh satu amalan yang mana sangat-sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Dan amalan itu hanyalah ada pada di dalam bulan Ramadan, yang semua sedia maklum. Amalan sunat itu iaitu solat sunat tarawih. Baik, sebelum kita masuk solat sunat tarawih, kita nak membicarakan berkenaan solat sunat tarawih, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Nabi kata apa? Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan bulan Ramadan itu dengan penuh dengan keimanan dan juga pengharapan ganjaran kepada Allah, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lepas. Baik, kata ulama, apakah cara untuk menghidupkan qama tu? Hidupkan, salah satu dia menghidupkan amalan di dalam bulan Ramadan adalah dengan melakukan solat sunat tarawih. Baik, solat sunat tarawih sebenarnya dia bermula pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu tu dia tak panggil tarawih lagi, dia panggil qiyam, hanya panggil qiyamul lail. Waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Dan asal usul nama tarawih ni iaitu tarawih istirahat. Masuk kata santai. Okey, santai. Sebab tu kita buat solat sunat tarawih, kita selangi dia dengan selawat dan doa. Sebab dia tak payah kalut-kalut. Kan, tapi mereka kita ni kita kalut nak habis 20. Tu yang Tok Imam baca ekspres. Kan, makmum pun suruh Tok Imam cepat. Walhal dia solat sunat tarawih ni dia solat sunat yang relax. Penat, relax dulu, selawat dulu. Sebab tu di beberapa negara dia pun ada kaedah masing-masing. Macam di negara kita ataupun kita mudah panggil di Nusantara lah. Kita punya solat sunat tarawih habis 2 rakaat kita akan selangi dia dengan dengan selawat. Kan, habis 2 rakaat dengan selawat. Orang tanya pasal apa selawat? Kan, sedangkan ada negara-negara lain mereka buat ada yang membaca Al-Quran dan sebagainya. Ulama Nusantara ni ulama yang cerdik. Sebab apa selawat? Sebab mereka buat selawat ni sebab selawat ni merupakan satu amalan yang sangat besar fadilat dia. Kan, barang siapa yang selawat ke atasku, kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan selawat katanya 10 kali. Kita selawat ke Nabi sekali, Allah Ta'ala balas 10 kali. Satu fadilat yang sangat besar, tambah-tambah di dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita buat dengan selawat, kan, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuqina wa maulana Muhammad sallallahu sallam alaihi. Kan, kita dah buat di dalam bulan Ramadan ketika mana melakukan solat sunat tarawih. Baik, solat sunat tarawih ni asalnya Nabi dulu buat 3 malam. Ada riwayat yang mengatakan 2 malam. Nabi buat bersama dengan sahabat di masjid. Nabi sampai-sampai, Nabi semayang. Nabi semayang, sahabat tengok, sahabat umpi. Pergi jadi jemaah. Dan Nabi buat selama 3 hari. Ada riwayat mengatakan 2 hari. Ada riwayat mengatakan 4 hari. Baik. Maka bila Nabi buat secara 3 malam turut-turut tu, sahabat duk mula syok lah. Hari pertama dia buat syok. Hari kedua makin ramai. Hari ketiga makin ramai. Malam yang keempat, sahabat duk tunggu. Nabi tak muncul-muncul.
Nabi tak main-main. Tapi sahabat bukan tunggu saja. Sahabat masih lagi dia buat tahajud dan sebagainya lah. Sebab waktu zaman Nabi, dia baru tidur sat dulu, lepas isyak. Lepas tu baru dia buat. Ada pun waktu malam, dia baru terus buat selepas mana solat sunat ba'diyah isyak. Baik. Tunggu-tunggu dekat sampai subuh, dekat masuk azan subuh, barulah Nabi Muhammad SAW sampai masjid. Maka Nabi kata apa? Aku tahu pasal apa hang duduk tengok aku lagu tu. Kan Nabi kata. Sebenarnya aku tak main ni sebab aku takut solat sunat ini difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Nabi tak takut para sahabat. Sebab para sahabat ni kalaulah difardukan solat sunat tarawih, confirm mereka boleh buat. Nabi takut pada siapa ni? Pada umat. Umat Nabi yang kita ni. Kan? Yang ada 5 waktu pun kita tak larang nak. Kadang-kadang culas, kadang-kadang tertinggal, kadang-kadang tak larang nak buat. Apatah lagi, nak tambah lagi dengan kefarduan. Kalau fardu lah solat sunat tarawih tu. Maka sebab tu Nabi kata, aku takut ianya menjadi satu kefarduan kepada kamu. Baik. Berapa rakaat yang Nabi buat? Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kami bersemayang qiyam di dalam bulan Ramadan bersama dengan Nabi sebanyak 8 rakaat dan juga ditutupi dengan 3 witir. Yang tu. 8 rakaat 3 witir pun lama. Kata Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah bin Al-Yaman ni dipanggil sahibus sir, penyimpan rahsia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Huzaifah bin Al-Yaman ni dia kata apa? Dia semayang dengan Nabi malam tu. Dia kata apa? Tankasru rijlaya. Rasa macam nak patah kaki. Macam mana tak patah kaki? Nabi semayang qiyam pada bulan Ramadan. Bacaan dia kira sepanjang malam tu lebih kurang 7 juzuk. Rakaat yang pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Ketika tu Zafar Laman kata tak apa, ni mesti Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-100. Tengok Nabi terus. Habis surah Al-Baqarah, Nabi terus lagi. Bayangkan betapa panjangnya, betapa lamanya Nabi menunaikan solat sunat. Hatta dikatakan Nabi solat sunat tarawih sehingga mana nak dekat-dekat subuh. Kira habis-habis sembahyang solat sunat tarawih pertama witir tu, kira sahabat pulun lari balik. Lari untuk apa? Nak makan sahur. Nak abang punya lama. Yang tu orang kata 8 rakaat. Kalau nak ikut sunnah Rasulullah, 8 rakaat Nabi memang sangat-sangat lama, sangat-sangat panjang. Tapi tidak ada masalah kita buat pendek dan sebagainya. Tidak ada masalah. Baik. Hukum dia adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Baik. 8 rakaat. Lepas tu kemudian Nabi buat 3 malam je. Lepas tu malam yang lain semua sahabat dia buat kat rumah masing-masing. Mai ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka dia mulakan balik. Dia hidupkan balik. Dan dia mulai hidupkan balik. Ketika itu ada juga orang mempertikaikan, kenapa nak hidupkan ni? Tak takut ke nanti solat sunat tarawih ni difardukan? Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Mana mungkin sesuatu benda akan diwajibkan, difardukan setelah mana kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan itu dia hidupkan balik. Waktu dia masuk dalam Masjid Nabawi tu, dia tengok ramai orang yang menghidupkan solat sunat tarawih. Masa tu bukan 8 rakaat, ramai ada buat banyak-banyak rakaat. Sebab apa? Masa tu orang duk rasa kelebihan-kelebihan kan untuk menghidupkan malam Ramadan. Kemudian dia tengok banyak kelompok, ada imam satu kelompok, kelompok belah sini, satu kelompok belah sini, satu kelompok. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab mengarahkan semua mai kumpul sekali, buat sekali. Maka Sayyidina Umar dia pilih yang menjadi imam ketika itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Sebab pun Sayyidina Umar Al-Khattab pilih Ubay bin Ka'ab sebab Ubay bin Ka'ab merupakan salah satu ataupun antara sahabat yang power bacaan dia. Kan Nabi pernah bersabda, ambillah kamu. Waktu tu Nabi ceritakan kepada para sahabat, ambillah bacaan Quran ataupun belajarlah bacaan Al-Quran. Ambillah ilmu Al-Quran kamu itu daripada di kalangan para sahabat yang 4 ini. Siapa dia? Satu yang pertama iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hebat dia. Cerita dia sangat hebat. Husaini pun selalu duduk dengar cerita Abdullah bin Mas'ud. Saya duduk cerita waktu kuliah di surau rumah dia. Kan? Apa tu? Yang kedua, Salim Maula Abi Huzaifah
pun sangat hebat sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aku tak pernah dengar lagi orang yang baca hebat lagu tu di kalangan para sahabatmu ya Rasulullah. Baik. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab hebat tak hebat? Dia yang Sayyidina Umar Al-Khattab suruhkan jadi imam malam-malam tu. Hebat tak hebat Ubay bin Ka'ab? Nama Ubay diperintah sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh ajak dia. Hebat tak hebat? Nama Ubay bin Ka'ab disebut oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Waktu ketika itu Nabi Muhammad jumpa Ubay bin Ka'ab, dia kata, "Wahai Ubay, aku nak ajak kat hang lam yakunil ladzina kafaru." Surah Al-Bayyinah. Sebab tu dia kata Allah yang perintahkan aku. Bila dengar lagu tu, Ubay bin Ka'ab tanya balik, "Ya Rasulullah, samani laka." Adakah Rasulullah diperintah sendiri disebut sendiri nama aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi kata, "Naam." Ya. Masa tu Ubay terus teriak. Hebat tak hebat? Maka yang keempat adalah Muaz bin Jabal. Baik. Ketika mana Ubay bin Ka'ab jadi imam, maka ketika itulah Sayyidina Umar memerintahkan untuk melakukan 20 rakaat. Sebab dia bagi tahu banyak kelebihan dan sebagainya. Kan kita kenapa buat 20? Kita juga berpegang kepada sunnah Rasulullah, kita juga berpegang kepada sunnah Khulafaur Rasyidin. Kan alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafaur Rasyidin Mahdiyin. Kan Nabi sebut, berpeganglah pada sunnahku dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin Mahdiyin. Baik. Maka bukan sekadar 20 rakaat. Ketika mana dekat-dekat hampir 10 malam yang terakhir, ketika itu banyaklah rakaat-rakaat yang ditambah-tambah, hatta ada yang mengatakan ditambah sehingga menjadi 36 rakaat. Sebab tu kalau dari segi mazhab, kita tengok mazhab Maliki depa melakukan solat sunat tarawih sebanyak 36 rakaat. Sebab apa 36 rakaat? Ada riwayat, ada cerita dia lagu mana? Setiap 4 rakaat itu depa selangi dengan solat sunat lain. Betul. Tu yang boleh sampai 36 rakaat. Ada juga yang mengatakan depa buat memang straight terus 36 rakaat solat sunat tarawih. 36 rakaat. Kita nak boleh 8 rakaat pun pada orang kan, nak boleh 20 rakaat pun boleh dah. Mazhab Maliki 36 rakaat. Ada pun mazhab-mazhab 3 yang lain, iaitu mazhab Syafi'i kita sendiri, Hanafi dan Hanbali, iaitu 20 rakaat. Baik yang tu. Sehingga mana amalan itu menjadi amalan yang menjadi rutin. Sampailah habis kewafatan Sayyidina Umar Khattab sekalipun, zaman Sayyidina Ali bila malam Ramadan saja dia tengok semua masjid terang benderang. Kan dia tengok masjid semua dihidupkan dengan solat sunat tarawih. Maka Sayyidina Ali kata seronok sangat tengok suasana lagu ni. Sehingga mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendoakan, Allahumma nuwir qabrahu. Ya Allah, terangilah kubur Sayyidina Umar Al-Khattab seperti mana dia menerangi masjid-masjid di kota Madinah ketika itu. Bukan kota Madinah. Sehingga mana kota Mekah sekalipun. Yang mana mereka pun buat hebat juga. Mereka solat sunat tarawih 4 rakaat. Habis 4 rakaat, mereka tawaf dulu 7 pusingan. Dia sambung pula lagi dengan 4 rakaat. Hebat betul. Kita selawat pun orang dah tak larat dah. Nasib baik Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi COVID-19 suruh kita muhasabah. Bukan nasib baik dah. Kerana abang ada hikmah dia. Suruh kita muhasabah. Kita ingat balik. Dulu kita malas nak selawat bila kata Sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa zukhna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Yang tu pun kita tak larat. Kita balok. Kita kena fikir bila Allah Ta'ala uji lagu ni, kita fikir hikmahnya Allah tak dapat nak berselawat beramai-ramai lagi. Kita tak dapat nak menghidupkan secara beramai-ramai lagi. Mudah-mudahan jika umur kita panjang, kita dapat menghadirkan diri, dapat mengimarahkan rumah Allah di bulan Ramadan. Bukan sekadar bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain, tambah-tambahan bulan Ramadan di masa-masa depan akan datang, insya-Allah. Baik. Dan yang terakhir, Nabi tutupkan solat sunat tarawih dengan solat sunat witir. Maka dengan itu, jangan tinggal solat sunat witir. Walaupun dianya sunat, tapi dah lalang buat 8 rakaat, tutuplah dengan 3 rakaat witir. Witir pun sunatnya pahala dia lagi besar daripada solat sunat tarawih. Buat dah lalang kita duk bangun, lalang kita mendirikan solat sunat tarawih, kita tutup juga dengan solat sunat witir, insya-Allah. Mudah-mudahan ianya menjadi amalan kita sepanjang bulan Ramadan ni. Kutiplah. Pulunlah buat kebaikan. Sebenarnya kebaikan yang kita buat ni bukan untuk orang lain. Kebaikan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Nak masuk syurga, buat cara nak masuk syurga. Kan? Nak masuk syurga,
kita sendiri bina jalan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya berhenti dekat ni dulu insya-Allah. Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Kalau tak ada soalan, kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.